Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Ini satu kejutan untuk Barisan Nasional dan satu kejutan untuk Zahid Hamidi sebagai pengerusi Barisan Nasional. Saudara-saudara, ada satu tajuk berita yang panas. Tak puas hati BN, MCA didesak tentu hala tuju sendiri. Adakah terdapat isu dalaman di dalam gabungan Barisan Nasional? Adakah MCA akan keluar BN? Ataupun dengan ini BN akan bubar? Dan semua ini bermula daripada mana? Nah, di dalam artikel ini, Setiausaha Agung MCA, Chong Sin Won, menggesa parti itu untuk menentukan masa depannya sendiri. Jika BN terus menangguhkan keputusan yang jelas mengenai hala tuju mereka. Bercakap pada pembukaan mesyuarat agung tahunan bahagian MCA Selayang 2025, Chong berkata, MCA memberi BN lebih dari 2 tahun untuk penyusunan semula selepas PRU15. Tetapi ketidakpastian yang berterusan dalam keputusan BN menyebabkan ahli MCA berasa ragu-ragu dan kecewa. Jika BN masih gagal memberikan arah tujuan yang jelas, MCA perlu mengambil inisiatif untuk menentukan haluan mereka sendiri, katanya lapor Sinchiu Daily. Chong mencadangkan mesyuarat bahagian MCA di seluruh negara pada bulan Jun ini memberi keutamaan kepada perbincangan mengenai masa depan parti, mengumpul pendapat akar umbi yang akan dipersembahkan kepada kepimpinan pusat. Dia juga berharap Perhimpunan Agung MCA pada penghujung tahun ini akan menyaksikan perdebatan yang kukuh mengenai hala tuju parti dan kemungkinan sekutu pilihan raya. Chong merungut walaupun MCA setia sebagai ahli utama BN selama berdekad-dekad, namun beranggapan parti itu sering diketepikan. Kami MCA telah membuat segala usaha yang mungkin untuk menyampaikan pandangan kami kepada BN, termasuk saya dalam mengeluarkan banyak kenyataan dan mengemukakan pelbagai idea. Kini menurutnya, kecewa selepas PRN, MCA perlu mengubah pemikiran mereka dan membuat keputusan untuk masa depan mereka sendiri. Merenung kembali pilihan raya di 6 negeri pada 2023, Chong berkata keputusan MCA untuk tidak bertanding selepas serundingan dengan BN dan PH menghasilkan keputusan yang tidak memuaskan. Pada PRN Selangor, kami pernah bertanding 14 kerusi, tetapi kali ini tidak satupun kerusi diberikan kepada kami. Kemudian semasa PRK Kuala Kubu Bahru, sebuah kerusi tradisional MCA, ia juga tidak diberikan kepada kami. Ahli kami di Selangor berasa lebih kecewa. Chong menunjukkan rasa tidak puas hati menyebabkan beberapa ahli MCA, termasuk bekas pemimpin, keluar dan menyertai bersatu dengan mereka, dilapor, dijanjikan menjadi calon kerusi parlimen dan DUN, satu perkembangan yang harus diambil serius oleh parti. Adakah dengan ini bukan bekas pemimpin yang keluar dan menyertai bersatu? Adakah MCA satu blok akan keluar daripada BN dan masuk PN ataupun bersatu? Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, adakah ini akan berbalik kepada Zahid Hamidi sebagai pengurus CBN, meragui kepimpinan Zahid sebagai pengurus CBN? Saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih, tuan-tuan dan puan kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, setelah kekalahan bagi PN dan PAS untuk PRK baru-baru ini DUN Air Kuning, apa yang berlaku kepada PAS? Apa yang berlaku kepada PN? Terutamanya kepada PAS dan juga pimpinan Hadi Awang sebagai Presiden PAS. Tak sangka Puan Zarkashi dalam satu kenyataan. Ini satu tamparan padu, bukan sahaja untuk PAS tapi untuk PN keseluruhannya. PAS penghalang PN tarik sekutu parti bukan Melayu, kata Puan Zarkashi. Sebelum kita teruskan di dalam artikel ini, kalaulah memang benar PAS ini penghalang kepada Perikatan Nasional,
untuk menarik sokongan ataupun untuk menarik sekutu parti bukan Melayu. Adakah dengan ini PAS sepatutnya tidak bersama-sama dengan PN? PAS keluar PN ataupun PN yang menendang PAS keluar daripada gabungan tersebut. Tapi beраnikah Muhyiddin Yassin untuk memecat Hadi Awang sebagai timbalan pengurus PN ataupun mengeluarkan PAS daripada gabungan PN? Sedangkan kita tahu di dalam Gabungan Perikatan Nasional, PAS adalah parti yang paling banyak memegang kerusi parlimen. Ahli Majelis Tertinggi UMNO Puat Zarkashi berkata, PAS merupakan penghalang kepada usaha PN menarik rakan gabungan parti bukan Melayu yang berpengaruh. Katanya, naratif PAS gagal mengulang gelombang hijau seperti pada PRU 2022. Mengimbas keputusan PRK Air Kuning di Perak, Puat menegaskan PAS perlu mempertimbangkan semula fokusnya terhadap naratif negara Islam. Akibatnya PN sukar mencari rakan parti bukan Melayu yang berkesan. Parti gerakan terlalu kerdil bagi membantu PN. Hingga hari ini PN tidak ada parti orang India macam MIC. PAS adalah halangan besar PN cari rakan komponen berpengaruh. Oleh itu PAS perlu bawa slogan baru yang lebih universal, katanya, tanpa menyebut sekutu PN, Parti Rakyat India Malaysia MIPP, yang merupakan parti serpihan India MIC. Puat menekankan kerjayaan UMNO dalam PRK Nenggiri, Mahkota dan Air Kuning sebagai mesej jelas kepada PN bahawa percubaan untuk membentuk kerajaan pintu belakang adalah sia-sia. Jangan bermimpi mahu menubuh kerajaan tebuk atap. Semangat orang UMNO kental, tidak akan ada ahli parlimen BN yang akan pusing, tegasnya. Puat juga menyatakan bahawa kerajaan perpaduan sekarang telah pun mengatasi tempoh pemerintahan sebelum ini. 22 bulan PH, 17 bulan Muhyiddin, 15 bulan Ismail Sabri. Dia menegaskan bahawa PRK Air Kuning menghantar mesej yang jelas bahawa rakyat mahukan kestabilan, bukan cerita dongeng politik. Rakyat mahu kerajaan stabil. Tunggu sahaja PRU ke-16 atau paling dekat PRN Sabah. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Hello semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan yang saya hormati, sudah pasti yang menonton video ini ataupun yang di luar sana mungkin penyokong kepada bosku Najib Razak. Sudah pasti harapan dan cita-cita Anda semua adalah supaya bosku dapat dikeluarkan daripada penjara, dibebaskan daripada penjara, atau sekurang-kurangnya menjadi tahanan di rumah. Bercakap tentang ini, sebelum ini kita sudah pernah mendengar berkaitan dengan isu titah edendum. Terkini saudara-saudara, apa yang saya boleh sampaikan berkaitan dengan titah edendum, Mahkamah Persekutuan izin AG buat rayuan. Mahkamah Persekutuan di Putrajaya membenarkan permohonan Peguam Negara AG untuk merayu berkaitan kewujudan dokumen tambahan dalam kes membabitkan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Panel 3 hakim diketuai Hakim Besar Malaya, Hasna Muhammad Hashim, dalam keputusan sebulat suara berkata, persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh AG memenuhi syarat ambang untuk kebenaran diberikan mengikut Seksyen 96 Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Mahkamah Persekutuan kemudian menetapkan 2 hari bermula 1 Julai ini untuk mendengar rayuan AG berhubung dokumen tambahan Najib. Hasna bersidang bersama Hakim Mahkamah Persekutuan Zabaria Muhammad Yusof dan Hanipa Farikula. AG selaku pemohon telah memfailkan permohonan kebenaran untuk merayu terhadap keputusan mahkamah rayuan. Pemohon perlu mendapatkan kebenaran tersebut bagi meneruskan rayuan di Mahkamah Persekutuan. Pada 6 Januari lalu, Mahkamah Rayuan melalui keputusan majoriti 21
telah mengembalikan kes berkaitan dakwaan Najib ke Mahkamah Tinggi untuk didengar berdasarkan merit case. Najib mendakwa wujud dokumen tambahan yang dikatakan membenarkan dia menjalani baki hukuman penjara 6 tahun melalui tahanan rumah. Keputusan berkenaan membatalkan keputusan terdahulu Mahkamah Tinggi yang menolak permohonan Najib untuk mendapatkan kebenaran bagi memulakan semakan kehakiman berkaitan dokumen tambahan tersebut. Saudara-saudara yang saya hormati, sudah pasti di luar sana bagi penyokong bosku, penyokong Najib Razak, berharap beliau dibebaskan. Kalau bukan esok mau hari ini, itulah dibebaskan secepat mungkin. Tapi kita nantikan saja apa yang akan berlaku dan apa keputusan yang sah selepas ini.